Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada hari ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan baca dari surah Hud ayat 96. Baik, kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aisyah, mari baca sini. Mari baca. Alhamdulillah, buka Quran. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak sambung lagi surah Hud ni, itulah pada ayat yang 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin." Dan sesungguhnya kami telah mengurniakan atau kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan mukjizat yang nyata. Dan mukjizat yang nyata. Jadi setelah semalam cerita Nabi Shu'aib dengan kaumnya Madian dan kesudahan mereka dengan bentuk azab yang sangat mengerikan, ada yang macam-macam, bumi mereka digoncang, bersamanya datang suara yang mengerikan, dalam masa yang sama dihujani dengan hujan batu daripada langit. Maka hancur binasa kaum Madian, tidak tinggal walaupun seorang. Hari ini cerita kaum yang lain pula, nabi yang lain pula, iaitulah cerita Nabi Musa. Allah Ta'ala kata, kami utuskan Nabi Musa, bawa ayat keterangan, bawa mukjizat kepada siapa? Ila Fir'aun wa malaih, kepada Fir'aun dan kaumnya. Kepada Fir'aun dan kaumnya. Jadi setiap Nabi ni ada kaum dia. Setiap Rasul ni ada musuh dia. Semua ni Allah Ta'ala ceritakan kepada manusia supaya mereka mengambil iktibar. Okey. Wa ma amru fir'aun birasyid fattaba'u amra fir'aun. Jadi kaumnya meninggalkan atau mengingkari Nabi Musa tapi ikut Fir'aun. Sebab Fir'aun lagi hebatlah. Dari sudut kekuasaan, Fir'aun ni raja. Nabi Musa ni asal daripada golongan hamba. Bani Israel ni adalah golongan hambanya Fir'aun. Golongan hamba lah, orang kata orang-orang yang bawah lah, kasta bawah lah, kalau istilah kasta kat. Jadi mereka ni adalah hamba kepada ataupun pekerja, golongan pekerja kepada Fir'aun. Jadi Musa ni lahir situ. Cuma Allah Ta'ala muliakan Nabi Musa AS, dia dicampur dalam sungai, kemudian dibela dalam istana Fir'aun. Dia hanyutkan sampailah ke istana Fir'aun, yang kisah yang kita dah baca banyak kali dah cerita ni. Dan dalam surah Hud ni cerita ni pendek saja. Sikit lah beberapa ayat ni. Fattaba'u amra Fir'aun. Jadi kaum Fir'aun dia mengikut Fir'aun, dia tak ikut Nabi Musa. Wa ma amru Fir'aun birasyid. Sedang perintahnya itu, yakni perintah Fir'aun, bukanlah perintah yang betul. Apa perintah Fir'aun? Sembah aku. Fir'aun pula kata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Itu Fir'aun kata. Jadi Fir'aun perintah dia bukannya betul. Bukannya betul. Kemudian Allah Ta'ala kata, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah. Fir'aun akan mengetuai. Fir'aun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat. Fa'awradahumun nar. Kemudian tetaplah ia, yakni Fir'aun, akan membawa mereka, yakni kaum dia, ke dalam neraka. Dah ikut Fir'aun, maka Fir'aun akan bawa mereka masuk
neraka. Jadi orang yang pemimpinnya kafir akan mengikut pemimpin yang sama di akhirat. Jadi pemimpin inilah yang akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Bi'sal wirdul mawrud. Dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah neraka. Banyak orang ni dia ikut je, macam Fir'aun dengan kaum dia ikut je, dengar kata Fir'aun, padahal Fir'aun ni bukanlah pemimpin yang benar. Tapi di hari akhirat, pemimpin yang sama mereka taat di dunia, itulah pemimpin yang mereka akan ikut di hari akhirat. Jadi kita ni kalau soal kepimpinan, biar kena ingat orang Kelantan kata. Ya, ingat juga apakah ini pemimpin yang akan kita ikut belakangnya di hari akhirat. Nak ikut pemimpin mana atas dunia ni, maka kena pilih. Nak ikut siapa pun sebagai ketua, kena pilih. Pasal apa? Siapa yang kita ikut di dunia, orang inilah yang akan kita ikut di hari akhirat. Taat ke orang ni di dunia, maka orang inilah yang akan kita ikut dia di akhirat. Kadang-kadang ada orang ni siapa jadi tak setia kepada parti contohnya. Siapa pun ikat parti lebih daripada agama. Istilah dia walak. Walak ni bukan parti Islam je. Orang parti kafir pun walak juga sebenarnya. Semua tak setia ni dipanggil walak. Tak setia. Ada orang tak setia dia kepada parti lebih pada tak setia kepada agama. Jangan kata kita istilah ni hanya untuk parti agama je. Parti hak tak agama pun tak setia dia kadang-kadang lebih lagi daripada hak dia punya tak setia, walaupun atas dia tu orang kafir. Dia punya tak setia dia. Kalau orang kafir buat ni dia diam, tak kata apa. Pasal apa? Parti dia. Kalau orang Islam ni buat, walaupun salah, dia bantai cukup-cukup. Pasal apa? Bukan parti dia. Walak lah tu. Walaupun dia tak guna istilah wala'un, dia hanya gelar wala'un ni kepada parti Islam, tapi sebenarnya apa yang berlaku tu adalah walak, tak setia. Ni ada orang tak setia dia kepada perniagaan dia. Walaupun orang kata macam-macam dia, isu ni ada kaitan dengan agama ke apa semua, tak apa tak. Dia tak rasa, penting bisnes dia ni nak kena jaga. Siapa yang kita ikut di dunia, orang inilah yang akan kita ikut di hari akhirat. Ada orang tak setia dia kepada kumpulan agama. Kumpulan Al-Arqam sebagai contoh. Walaupun dia bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW, walaupun petunjuk Al-Quran pun berbeza, tapi tak setia dia kepada abuya dia, dahsyat. Orang inilah yang akan diikut hari akhirat besok. Betul, kadang-kadang kita ni jangan jadi hamba manusia, kena jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang ni kalau panggil dia punya tunduk kepada manusia lebih daripada tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dia kepada manusia lebih daripada tunduk dia kepada Allah. Lalu orang pekerja pula dengan majikan, macam-macam pula. Pekerja majikan ni, pangkat lari seminit. Hai, tak boleh. Apa kata majikan? Sami'na wa ata'na. Tinggal hak Allah pun tak apalah. Hak Allah Ta'ala suruh tinggal, tak apa. Yang penting majikan nombor satu, majikan dia. Jadi seolah-olah majikan dia ni Tuhan dia. Ramai ada orang lagu tu. Orang lain ni dia panggil menjadikan sesuatu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Arbaban min dunillah.
atau orang Yahudi, kami tak semua pun pendeta kami. Dia kata tak. Bukankah pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan? Lalu kamu ikut dia? Dia pendeta tu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kamu ikut pendeta. Mana tinggal hak Allah? Mentaati lebih pendeta. Itu menjadikan arbaba min dunillah. Bahaya. Kadang-kadang kita ni tak setia, kita ni biarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen ikut Firaun tu begitu ya. Lepas tu kita akan baca dalam surah yang lain. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'ul azab. Ketika mana orang-orang yang diikut berlepas diri daripada yang mengikut bila mereka tengok azab. Betul. Dan ketika mana orang-orang kafir, orang-orang ahli neraka minta dengan Allah, Rabbana atihim azaban di'faini minal azab, atau Rabbana atihim azaban di'fan minan nar. Ya Allah, bagilah kepada mereka sekali ganda azab. Haula'i adalluna sabila. Ya Allah, dia inilah yang menyesatkan kami dulu. Lah kali dua-dua duduk dalam neraka. Dalam tu duk balah, ikut dia lah, duk balah. Tapi kita nak ingat bahawa siapa yang kita ikut di dunia, orang inilah yang akan ikut hari akhirat. Sebab tu syukur kepada Allah andai kita ni ada orang yang memimpin kita menuju syurga. Kena ada syukur kita kepada Allah. Walaupun kita tak suka dalam sudut beberapa aspek yang lain, ada kelemahan, ada kekurangan, tapi kalau dia tu boleh memimpin kita kepada syurga, alhamdulillah. Dia orang beriman, solat 5 waktu, mungkinlah dia ada kesalahan-kesalahan dia. Pada peringkat mungkin daripada atas sampai bawah, tak kira lah. Pemimpin negara kau, pemimpin, hatta pada pemimpin keluarga. Kalau dia boleh bawa kepada syurga, alhamdulillah. Waktu saya kuliah di kat Kilang, orang Kilang, pekerja Kilang tu mari dia duduk cerita. Mari tanya soalan masa kursus solat. Dia kata, dia biasa ustaz, dia kata dia orang memang amalan dia dengan suami dia ni semayang. Tahajud tu memang dia dengan suami dia ni, suami dia jadi imam, dia jadi itu. Bila saya kata cerita tentang lelaki ni semayang berjemaah di masjid, wanita ni semayang di rumah, tapi bolehlah kalau nak berjemaah tu waktu solat ni sunat, nak jemaah bolehlah. Tapi lah ni solat fardu pun dah jemaah di rumah dah pasal Covid ni. Tu cerita sebelum Covid ni. Saya latih, Masya Allah, pekerja Kilang. Bila tanya soalan macam tu, alhamdulillah. Maknanya orang ni, pemimpin ni tak nantilah dia ni tinggi ilmu dia, tapi kalau dia ni hanya pekerja Kilang, boleh memimpin ke syurga, saya kata syukurnya alhamdulillah. Betul tak? Duit tak banyak, tapi boleh membawa ke syurga. Nikmat tak? Nikmat. Ni ada duit banyak gimana? Dia ni melancong sana, melancong sini, happy gini ni. Ada apa, private jet, ada private yacht, ada private macam-macam jenis private belaka ada. Tapi tak boleh bawa ke syurga. Gimana? Rugi. Jadi sebab tu kita kata, siapa yang kita ikut di dunia ni kena hati-hati. Daripada sekecil-kecil level sampailah sebesar-besar level. Ni fadfar bidhatid din. Pilihlah yang memiliki agama, yang kerana agama. Buat sesuatu tu kerana agama. InsyaAllah bila kita buat sesuatu kerana Allah, lepas pada tu Allah akan bagi banyak pula kemudahan kepada kita. Kerana Allah, hatta kerana Allah, Allah bagi banyak kemudahan, InsyaAllah. Cuma kena hati-hati dari sudut ke mana dia nak bawa. Ada orang ni tengok sudut ekonomi, dia ni pemimpin yang bagus, dari sudut ekonominya begini. Fir'aun pun ekonomi bagus. Teknologi, Fir'aun ni orang hebat teknologi dia. Jangan ingat teknologi biasa-biasa. Sampai ke hari ni orang kaji lagi teknologi Fir'aun ni.
Zaman sebelum Masihi dia dah boleh buat piramid. Orang macam mana Firaun boleh buat piramid? Dia punya ilmu rawatan. Sehingga bila orang tak baca hieroglif dekat dinding-dinding piramid tu, dekat dinding piramid, orang kata zaman Firaun dia dah mula cek wanita hamil dengan melalui air kencing. Dia boleh tahu dah. Waktu saya tengok dulu, saya suka tengok Discovery Channel ataupun History Channel dekat dengan Astro. Zaman ada Astro dulu, lah ni tak ada dah. Dia panggil ancient ke bahasa aku putih sebut ancient ke ancient sebut zaman dulu ancient technology. Dia kaji punya teknologi orang-orang zaman dulu, kuno jenis bateri Baghdad ke apa semua tu kan. Dia kaji macam mana kerawatan orang dulu guna madu untuk sembuh. Lepas salah satunya dia kata orang zaman dulu dah ada pregnancy test. Kita lah ni tengok strip ya. Kalau ada satu line, tak. Kalau ada dua line, positif. Zaman dulu dia guna kencing juga. Dia kencing dalam satu bekas. Dalam tu dia letak kacang. Jadi saya tak ingat sama ada kacang tu tumbuh ke tak tumbuh. Kalau dia tumbuh, maknanya wanita ni mengandung. Begitulah lebih kurang. Atau sebaliknya. Tapi naknya dia dah tahu melalui air kencing wanita ni boleh ditest maknanya dia mengandung ataupun tidak. Zaman bila teknologi ni? Zaman Firaun. Orang baca penemuan ajaib yang ada pada zaman tamadun kuno dulu. Berarti Firaun ni bukan orang calang-calang. Ada bahasa sendiri, ada tulisan sendiri, ada teknologi sendiri, ada binaan sendiri. Hebat tak? Hebat. Dia punya susun atur bangunan, bandar dan sebagainya. Menguasai sungai Nil. Teratur Firaun ni hebat. Teknologinya. Kalau tidak takkanlah dia boleh mengaku aku ni Tuhan. Ingat orang buat tarik ayah pen ke Firaun ni. Firaun bukan tarik ayah pen. Firaun bukan ayah pen. Ya. Firaun ni tak dengan Amerika punya presiden hebat dia lagi. Kita kena cerita zaman dulu dia memimpin separuh dunia. Firaun ni separuh dunia kerajaan Firaun. Sebab tu dia kata ana rabbukumul a'la. Geng dia separuh lagi Namrud. Siapa pun ikat nak kena pergi hantar patung-patung dia untuk disembah di negeri-negeri jajahan kerana terlalu luas jajahan takluknya Namrud. Jadi Firaun ni bukan calang-calang orang. Tapi akhirnya orang yang mengikut Firaun, dia akan bawa pengikut dia masuk ke dalam neraka. Jadi siapa yang memimpin kita, kena hati-hati. Siapa yang memimpin kita? Kita kata tak, saya ni ikut dia sebab urusan dunia je. Urusan dunia je saya ikut dia. Dan kita pun bagi tak setia kita kepada dia dalam urusan dunia kita. Kita je anggap lagu tu. Boleh jadi dia dengan kekuasaan yang kita bagi kat dia, guna kuasa tu untuk membuat agenda agama dia, memperluaskan kuasa agama dia. Lah kali kita yang terkesan. Sebab tu kena hati-hati dalam bab tu. Apa-siapa yang kita angkat jadi pemimpin, dialah yang akan kita ikut di hari akhirat kelak. Okey, terutamanya dalam bab agama lah, nombor satu sekali. Tapi kalau dalam bab ekonomi pun, kalau kita bersamanya ada dalam agama, siapa pun kita tolak agama kerana ekonomi, maknanya kita
mengikut jugalah dari sudut meninggalkan agama tu. Wal'iyadzu billah. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah, dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini dan pada hari kiamat. Dunia pun dilaknat, akhirat pun dilaknat. Dan sebenarnya bi'sar rifdul marfud, sebenarnya laknat itu adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Semalam ada orang hantar mesej mengingatkan saya tentang dosa rasuah. Bila kita sebut rasuah ni macam seolah-olah tak besar. Saya bukan kata tak besar, semalam tu saya pun kata, saya nak sebut ada dosa-dosa lain yang lebih besar, yang orang anggap kecil, dosa besar. Rasuah pun memang dosa besar. Tapi alhamdulillah ada jemaah tu dia forward mesej hadis tu kat saya. Nabi SAW sebut la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang rasuah dan juga pemberi rasuah. Dua-dua tu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih di atas yang mengingatkan. Jadi kita sebut dosa rasuah ni besar. Laknat Allah ni bukan main-main. Tapi dalam masa yang sama kita kena tengok ada benda yang dilaknat oleh Allah yang orang anggap remeh. Laknat Allah orang anggap remeh. Biasa tak apalah laknat begitulah. Macam kita sebut lelaki berpakaian wanita, dilaknat oleh Allah. Macam mana lagi? Kadang-kadang seorang wanita dengan suami dia, laknat Allah Subhanahu wa taala boleh berlaku. Tak? Malaikat pun boleh marah kalau kita baca dalam hadis, tapi orang anggap remeh. Apa lagi dosa-dosa yang dianggap remeh? Laknat. Sambung rambut, laknat. Sambung rambut. Dosa-dosa besar. Kalau kita baca Al-Kabair karangan Al-Imam Az-Zahabi, ada 70 lebih yang disenaraikan. 76 senarai dosa-dosa besar. Jadi Allah Ta'ala sebut bi'sar rifdul marfud, laknat ini adalah seburuk-buruk pemberian. Laknat ini adalah seburuk-buruk pemberian. Jadi kita nak rahmat ke? Laknat ni lawan kepada rahmat. Laknat ni lawan kepada rahmat. Bila kata laknat Allah tidak rahmati, bila dah kena Allah tak rahmati ni, tak ada apa dah lah. Ni sebab dia kata wa utbi'u fi hadhihi la'natan, dilaknat tak putus-putus di dunia, kemudian di hari akhirat. Maknanya atas dunia pun tak ada dah rahmat. Rahmat kasih sayang ni berlaku dari Allah. Kena cari rahmat dari Allah. Kita ni sangat perlu kepada rahmat Allah. Kalau bunyi laknat, kita takut. Pasal apa? Kita takut dihalang daripada rahmat. Kerana laknat lawan kepada rahmat. Ni al-bu'du 'anir rahmah. Jauh daripada rahmat Allah. Kita ni kalau Allah rahmati, benda jadi mudah, insya-Allah. Benda jadi mudah. Kadang-kadang orang tu dia buat kerja, dia pun tak percaya. Macam mana benda ni boleh berjaya lagu ni? Tapi alhamdulillah dapat rahmat Allah. Tapi ada juga dia kata, ustaz, orang tak semayang pun berjaya juga, dapat rahmat juga. Tak, tu dia panggil rahmat, tu dia panggil apa? Istidraj. Jadi rahmat ni kita dimudahkan kerja dalam ketaatan kepada Allah, dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, diberkati kehidupan, diberikan kemudahan, itu nama dia rahmat. Ni diberikan kesihatan, diberikan ketenangan, diberikan tempat tinggal yang baik, diberikan jiran yang baik, diberikan kawan yang baik, diberikan semua. Alhamdulillah nikmat rahmat ya Allah. Tapi bila kita berada dalam ketaatan kepada Allah,
Tapi kalau dia ni senang tapi tidak duduk dalam ketaatan kepada Allah, itu kita tak panggil rahmat lah, kita panggil istidraj. Jadi mana hak beza dia? Beza dia di hujung nanti. Fir'aun rahmat, kalau pengikut dia kata senang hidup dia, kehidupan dia senang, kaya, teknologinya maju. Tapi beza dia di hujung hayat dia, dia mati dalam kekufuran, dan itu adalah seburuk-buruk kesudahan. Tapi orang dalam rahmat Allah, walaupun diuji kehidupan dia, dia mati dalam Islam, dan itulah sebesar-besar rahmat dia. Sebab apa? Itulah yang akan dia bawa kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta paling besar sekali, syahadah la ilaha illallah, nak banding dengan seisi dunia tak terbanding. Okey, zalika min amba'il qura naqussuhu alaik. Demikianlah kisah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri-negeri yang telah kami binasakan. Kami ceritakan perihalnya kepada kamu, wahai Muhammad. Di antaranya ada yang masih wujud sisanya, dan ada pula yang telah hancur lebur, hilang lenyap tanda-tandanya. Jadi mana yang masih wujud? Tu piramid ada lagi, kan? Madain Saleh ada lagi tempatnya. Gila tengok tempat-tempat tu. Orang kita pergi ambil gambar, peace tu habis. Bangga. Tak ambil cerita Fir'aun macam mana dia dibinasakan oleh Allah. Pergi ke laut mati siap berenang. Tak ambil cerita asal laut mati tu lagu mana. Okey? Itu kita akan cerita nantilah pada minggu depan. Hari ni ayat ni kita akan ulang balik. Kita akan ambil ayat ni ulang balik pada minggu depan, cerita tentang bagaimana kita nak mengambil iktibar daripada kisah-kisah umat terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, merahmati kita, memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita untuk kita menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.